Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada calon SPM batch 2020 yang bakal menduduki SPM pada bulan Februari tahun 2021. Saya Cikgu Nur Azmi bin Ramin. Pada kali ini saya akan berkongsi kepada para pelajar sekalian berkenaan dengan teknik menjawab dan pemarkahan Bahasa Melayu SPM khususnya untuk kertas 2. Selain itu, saya juga akan kongsikan berkenaan dengan skrip jawapan ataupun skrip calon sebenar tahun 2019, dan kita akan berkongsi bersama-sama berkenaan dengan analisis soalan khususnya yang berkait rapat mata pelajaran Bahasa Melayu SPM untuk kertas 2. Untuk makluman semua, untuk teknik menjawab dan pemarkahan pada kali ini kita akan berkiblatkan kertas soalan tahun lepas, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2019. Untuk makluman semua, apabila para pelajar mendapat kertas soalan Sijil Pelajaran Malaysia ini, jangan lupa untuk membaca arahan soalan yang terdapat pada soalan itu. Kertas peperiksaan ini mengandungi 4 soalan. Para pelajar dikehendaki menjawab semua soalan. Jawapan bagi soalan 2B, 2C, 2D dan soalan 4 berdasarkan teks komponen sastra Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan, dan jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi ataupun Jawi. Tanpa melengahkan masa, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM Kertas 2 ini, kita teruskan menjawab soalan yang pertama, iaitu soalan di bahagian rumusan. Untuk makluman para pelajar yang saya kasih sekalian, soalan satu rumusan ini pemberat markanya iaitu sebanyak 30 markah. Ini merupakan lubuk untuk para pelajar dapatkan markah yang sebaik mungkin. Jadi pada hari ini saya akan dedahkan teknik menjawab dan pemarkahan khususnya subjek Bahasa Melayu ini, dan kita mulakan di bahagian yang pertama, yaitu soalan 1 rumusan. Ingin saya tegaskan di sini kepada para pelajar yang saya kasih sekalian, apabila para pelajar mendapat soalan rumusan, jangan lupa untuk terus baca dengan teliti arahan soalan yang diberikan. Kalau kita rujuk kepada arahan soalan yang ada dalam skrin komputer ini, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan-peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Para pelajar yang saya kasih sekalian, apabila para pelajar sudah baca arahan soalan ini, minta para pelajar gariskan perkataan yang dihitamkan ini, bermula dengan perkataan peranan-peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan cara-cara mendidik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Kerana apabila para pelajar garis perkataan yang dihitamkan ini merupakan clue untuk kita membuat pendahuluan, untuk kita buat isi tersurat, isi tersirat ataupun di bahagian kesimpulan. Tanpa melengahkan masa, berdasarkan kepada arahan soalan ini tadi, kita teruskan untuk jawab soalan rumusan yang pertama, iaitu di bahagian pendahuluan. Baik. Para pelajar yang saya kasih sekalian, untuk kita buat pendahuluan, cikgu akan dedahkan di sini ada 2 teknik ataupun 2 cara ataupun 2 kaedah yang popular yang diajar di sekolah ataupun di kelas, dan saya yakin percaya para pelajar untuk batch 2020 yang bakal menduduki SPM pada tahun depan Februari 2021 sudah pun bersedia sekiranya para pelajar
ingin menjawab soalan rumusan, yang sudah bersedia mau pilih bahagian ataupun kaedah yang mana untuk membuat pendahuluan ya. Saya terangkan kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang pertama, okey, para pelajar boleh rujuk ya di bahagian P1 terlebih dahulu ya, P1 dulu. Okey. Kalau para pelajar pilih di bahagian kaedah yang pertama ni P1, para pelajar kena mulakan dengan perkataan petikan membincangkan. Ya, petikan membincangkan. Ya, kemudian tukar perkataan peranan-peranan yang ada dalam soalan tadi ya. Okey, kalau kita tengok di sini peranan-peranan kan, tukar perkataan yang sama erti ataupun sama maksud yang diterima ya dalam skema pemarkahan, iaitu fungsi-fungsi, tanggungjawab ataupun tugas-tugas, persatuan ibu bapa dan guru, salin bulat-bulat daripada soalan ya. Kalau kita tengok soalan ni yang ini ya, peranan persatuan ibu bapa dan guru PABG, salin bulat-bulat. Dan kemudian untuk dapatkan satu markah lagi, iaitu di bahagian lokasi ya. Kalau kita rujuk dia punya skema pemarkahan di sini ya, jawapannya di sekolah. Ingin saya tegaskan di sini ya kepada para pelajar yang dikasihi, apabila para pelajar sudah berjaya tukar ya, petikan membincangkan fungsi-fungsi, tanggung jawab ataupun tugas-tugas, di sini para pelajar sudah dapat satu markah ya. Dan apabila pelajar berjaya tukar di lokasi ini dengan betul ya, contoh di sekolah, para pelajar akan dapat dua markah sudahlah, yang mana di sini satu markah dan di sini satu markah. 1 tambah 1 jawapannya 2. Ingin saya tegaskan kepada para pelajar yang dikasih sekalian ya, ramai pelajar ya apabila memilih kaedah yang pertama ini ya sudah terbiasa ya menulis perkataan di negara kita ataupun di Malaysia. Saya tegaskan di sini ya, apabila di negara kita di Malaysia ni tidak salah. Cuma kita tengok juga kepada konteks soalan ya. Kalau kita rujuk ya konteks soalan tahun lepas, iaitu persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Jadi jawapan yang diterima iaitu di sekolah ya. Kalau pelajar tulis di negara kita ataupun di Malaysia tidak akan diterima ya. Jadi perlu berhati-hati ya. Kaedah yang kedua yang boleh para pelajar guna pakai untuk membuat pendahuluan rumusan ini, cuba rujuk P3 ya, P3 dengan perkataan rumusan ya. Bezanya tadi kalau gunakan kaedah pertama petikan, kalau guna kaedah yang kedua rujuk P3 ya, iaitu rumusan. Sama juga konsepnya. Membincangkan tukar perkataan sama erti tadi, peranan-peranan kepada fungsi-fungsi, tanggung jawab ataupun tugas-tugas, persatuan ibu bapa dan guru. Apabila para pelajar berjaya yang menulis sampai di sini ya, para pelajar sudah mendapat satu markah. Dan kemudian ya rujuk balik ya. Kita rujuk kepada arahan soalan ya. Dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Kalau para pelajar guna kaedah kedua tadi kan, salin saja bulat-bulat ya selepas perkataan dan tu, cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG, dan dapatlah pelajar di sini satu markah, yang mana pelajar sudah berjaya tukar tadi di atas ini sudah dapat satu markah, dan salin saja bulat-bulat daripada petikan dapat lagi satu markah. 1 tambah 1, jadi para pelajar akan dapat 2 markah. Selesai kita di bahagian pendahuluan rumusan ya. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan di sini ya, apa kesilapan para pelajar ataupun calon SPM ya yang biasa buat untuk pendahuluan rumusan. Yang pertama, mereka tidak tukar ya perkataan dari soalan tadi ya. Okey, kalau kita rujuk ya, peranan-peranan ni mereka tidak tukar, mereka salin saja. Apabila para pelajar salin ni peranan-peranan tanpa ditukar perkataan yang sama erti, jadi otomatiknya para pelajar akan dapat kosong markah di bagian pendahuluan. Ataupun kesilapan ataupun kesalahan yang kedua, para pelajar tukar juga, tetapi para pelajar tukar perkataan yang salah. Apabila para pelajar tukar perkataan yang salah, jadi para pelajar akan dapat kosong markah. Selesai kita di bahagian pendahuluan rumusan. Okey, baik. Setelah selesai di bahagian pendahuluan rumusan, ya para pelajar ya akan jawab di bahagian perenggan yang kedua, iaitu isi yang tersurat. Okey, apa itu isi yang tersurat? Okey, isi tersurat maknanya isi itu ada dalam petikan. Okey, kalau kita rujuk ya soalan tahun lepas ni, untuk isi tersuratnya ya ada 10 isi ya yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ini, yang mana dalam 10 isi ni
sebagaimana yang para pelajar maklum, kita perlu cari 6 isi sahaja ya untuk kita dapatkan isi yang tersurat apabila kita jawab soalan SPM. 6 isi sahaja. Kemudian syarat yang kedua, para pelajar ya untuk mencari isi ni perlu ambil jawapan daripada petikan ya, daripada petikan yang disediakan tadilah. Maknanya dari petikan yang kita baca ni ya, kita cari dia punya isi dan kita keluarkanlah ya 6 isi ya untuk kita jadikan sebagai jawapan. Dan kemudian ya perlu diingatkan semula ya, lepas para pelajar cari 6 isi itu dan isi itu ada dalam petikan, janganlah ya, sebaiknya janganlah tambah sebarang perkataan yang tidak wujud dalam petikan tu ya. Memang sememangnya kita akan salin bulat-bulat daripada petikan ya. Kemudian para pelajar perlu cari isi ya, perlu cari isi sahaja, tidak perlu menulis kabus. Okey, apa itu kabus? K, kerana. A, agar. B, bagi. U, untuk. S, supaya ataupun seperti ataupun contohlah. Dalam arti kata yang lain, kabus itu bermakna huraian ataupun contoh. Jadi kita tak perlu tulis. Yang kita perlu tulis hanya isi sahaja. Okey, baik. Kita teruskan untuk isi yang pertama ya, S1. Okey, kalau kita baca S1, sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Okey, kalau kita rujuk ya, sebagai wahana di sini perkataan tu dihitamkan. Maknanya perkataan ini penting. Para pelajar tidak boleh buang atau hilangkan ya. Okey, apa impak ataupun apa kesannya sekiranya para pelajar buang ataupun tidak tulis sebagai wahana ni? Para pelajar tidak layak untuk dapatkan markah isi yang tersurat untuk isi yang pertama lah, sebab para pelajar sudah buang. Jadi perlu berhati-hati ya, jangan buang perkataan yang penting ini sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Seterusnya yang kedua, yang mengadakan program-program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru yang mengajar anak mereka. Kalau pelajar tu tuliskan yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru yang mengajar anak mereka, mereka tidak tulis perkataan yang dihitamkan ni, mengadakan program-program ni, maknanya para pelajar tu tidak layak untuk dapatkan markah untuk S yang kedua. Okey, untuk S yang ketiga ataupun isi tersurat yang ketiga, merapatkan hubungan sesama ibu bapa, okey, tidak ada masalah. Kemudian S4, menjadi perantara pihak tertentu dengan pihak sekolah. Kita tengok ya, perkataan dihitamkan. Apabila pelajar tidak tulis perkataan perantara ni, maknanya pelajar tidak layak lah untuk dapatkan markah di bahagian S4 ini. Kemudian S5, membantu untuk menyelesaikan masalah ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan tindakan segelintir guru. S6, melengkapkan prasarana fizikal sekolah. S7, menubuhkan tabung pendidikan. Kemudian S8, membantu dalam menjayakan sesuatu program. Tetapi kalau pelajar itu tulis menjayakan sesuatu program, juga tidak dapat diterima sebagai jawapan lah, kerana dia sudah buang perkataan yang penting, iaitu perkataan membantu. Kemudian S9, penganjur aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan seterusnya S yang 10 ataupun isi yang ke-10, membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, sasial dan kokurikulum. Okey, kalau kita rujuk kepada S10 ya, sekiranya para pelajar tu tidak tulis jawapan yang lengkap ataupun penuh ya, dia buang perkataan membantu, jadi para pelajar tadi tidak boleh untuk dapatkan markah yang baik ataupun markah penuh. 2 markah ini untuk isi ke-10 kerana para pelajar sudah buang ya perkataan yang penting, perkataan membantu. Ingin saya tegaskan ya kepada para pelajar yang saya kasih sekalian ya, kalau kita rujuk ya trend soalan yang terkini ya, kalau kita rujuklah S10 tu, membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, sasial dan kokurikulum. Kalau kita rujuk kepada jawapan ini, memang ada dalam petikan ya, memang ada dalam petikan. Maknanya janganlah buang perkataan tu ya, kita kena ambil ataupun salin penuh ya, kecemerlangan akademik, sasial dan kokurikulum. Okey, selesai kita di bahagian isi yang tersurat. Seterusnya cikgu akan kongsikan di sini bahagian isi yang tersirat, iaitu perenggan yang ketiga untuk kita buat rumusan ini ya. Ingin saya tegaskan kepada para pelajar yang dikasih sekalian, untuk isi tersirat ni para pelajar perlu cari 2 isi sahaja
ya untuk melengkapkan isi tersirat. Mungkin ada pelajar yang bertanya-tanya, ya, bolehkah lebih daripada 2 isi? Ya, saya nak berikan 3 isi. Ya, saya katakan di sini bukan tidak boleh. Yang cuma merisaukan kita ni jumlah patah perkataan. Seandainya jumlah patah perkataan tu masih kurang, ya, kurang 120 patah perkataan, tidak ada masalah. Ya, para pelajar boleh bagi lebih, ya, dari 2 isi, ya, mau bagi 3 isi pun tak ada masalah. Tetapi seandainya jumlah patah perkataan itu melebihi, ya, jadi saya nasihatkan para pelajar bagi 2 isi sajalah, ya. Dan 2 isi ini jangan ambil daripada petikan. Ya, ingat ya, untuk isi tersirat ni para pelajar perlu fikirkan sendiri kerana jawapan itu tidak ada dalam petikan. Kemudian tidak perlu huraian, ya, tidak perlu contoh, dan apa yang paling penting di sini, ya, jangan tulis jawapan yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama. Okey, saya terangkan ya untuk skema pemarkan pada tahun lepas untuk isi yang tersirat, ya. Sebagaimana yang cikgu maklumkan tadi, kita perlu cari 2 isi. Tetapi pada tahun lepas Lembaga Peperiksaan Malaysia ni telah menyediakan ada lebih kurang 7 isi lah di situ, ya. Okey, kita kongsikan ya jawapan yang pertama, T. T ni isi tersirat, ya. T1 menentukan hala tuju, misi, objektif, matlamat dengan jelas, dan tujuan. Yang ini cikgu katakan tadi, ya. Kalau para pelajar tu tulis menentukan hala tuju dan menentukan misi, ya, jawapan itu berbeza tetapi tetap mempunyai maksud yang sama. Jadi kalau boleh elaklah, dan tidak perlu ada huraian ataupun tak perlu ada contoh, dan jawapan tu tidak boleh terlalu panjang, ya. Yang kedua, ya, mengadakan jaringan dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Seterusnya, memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran. Seterusnya, menyediakan insentif, bantuan ataupun beasiswa. Sekiranya para pelajar tu menulislah, ya, menyediakan insentif. Kemudian jawapan yang keduanya, menyediakan bantuan. Yang ini yang cikgu katakan tadi, ya, perkataan yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama. Jadi tetap dikira sebagai satu isi saja. Yang seterusnya T5, memberi latihan profesionalisme kepada ahli PIBG. T6, menyediakan bilik PIBG yang kondusif. Seterusnya T7, menyediakan laman sosial PIBG. Jadi dalam 7 isi ini pelajar perlu cari 2 isi sahaja tanpa sebarang huraian ataupun contoh. Okey, selesai kita di bagian isi yang tersirat. Seterusnya perenggan yang terakhir di bagian kesimpulan, iaitu penutup lah, ya. Okey, baik. Di sini cikgu akan terangkan, ya, panduan untuk membuat kesimpulan ataupun penutup, ya, penutup rumusan. Okey, para pelajar perlu fahami, ya, perlu ada 3 unsur yang membolehkan, ya, ataupun melayakkan para pelajar tu untuk dapatkan 2 markah. Jadi para pelajar perlu faham, ya. Okey, 3 unsur tadi. Yang pertama itu C. C itu cadangan. Kemudian yang kedua tu A. Okey, A tu agar. Dan yang ketiga H, ya. H tu harapan, ya, ataupun dalam bahasa mudanya CAH, ya. CAH, CAH. C itu cadangan, A agar, H harapan. Okey, kemudian baru cikgu terang, ya. Okey, seterusnya wajib, ya, wajib masukkan tema soalan, ya. Wajib masukkan tema soalan, ya. Kalau pelajar tidak masukkan tema soalan, ya, di bagian kesimpulan, jadi automatically kesimpulannya tu akan dapat 0 markah. Dan kemudian, ya, para pelajar untuk dapatkan 2 markah ni kan, para pelajar perlu faham, ya, cadangan dan harapan tu perlu ada kolerasi. Okey, apa tu kolerasi? Perlu ada perkaitan untuk dapatkan 2 markah. Okey, cikgu terangkan bahagian kesimpulan, ya. Okey, kesimpulannya, pelbagai pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG di sekolah agar dapat meningkatkan imej sekolah. Okey, cikgu katakan tadi unsur CA, ya, cadangan, agar dan harapan. Okey, cikgu mana cadangannya? C itu
yang merujuk kepada pelbagai pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG di sekolah. Ini merupakan C, ya, cadangan. Kemudian A, agar, yang ini A, agar, dan harapannya apa dia? Dapat meningkatkan image sekolah, ya. Jadi kira lengkap lah. Ada cadangan, ada agar, dan ada harapan. Sebagaimana yang cikgu jelaskan tadi, wajib masukkan tema soalan. Ya, jadi kalau kita rujuk di sini, ya, masukkan tema soalan tu sebelum perkataan agar, ya. Okey, kalau kita rujuk temanya iaitu peranan-peranan PIBG di sekolah. Cikgu, macam mana caranya kita nak dapatkan tema soalan ni? Okey, cuba kita rujuk kepada soalan tadi, ya. Sebelum perkataan dan, ya, sebelum perkataan dan kita jumpa apa dia? Peranan persatuan ibu bapa dan guru ataupun PIBG. Yang ini cikgu tegaskan tadi, ya, awal-awal penerangan cikgu dapat sejak arahan soalan, ya. Apabila para pelajar sudah baca tu, tolong garis perkataan yang dihitamkan itu, kerana itu merupakan petunjuk ataupun clue, ya, untuk kita buat pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat ataupun bahagian kesimpulan. Jadi temanya mana dia? Peranan persatuan ibu bapa dan guru. Okey. Apa impak ataupun apa kesan kalau tiada tema masuk di situ? Ya, jadi automatically akan dapat kosong. Jadi seterusnya untuk melayakkan para pelajar tu dapat 2 markah lagi, pastikan cadangan dan harapan perlu ada perkaitan, ya. Kalau kita rujuk kepada kesimpulan ini, memang saling berkait lah, ya. Pelbagai pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG di sekolah agar dapat meningkatkan imej sekolah. Jadi cadangan dan harapan tu memang ada kaitan. Jadi layaklah pelajar itu untuk dapatkan 2 markah. Okey, cikgu berikan contoh, ya. Contoh kesimpulan yang cadangan dan harapannya ada kaitan. Okey, contohnya begini. Kesimpulannya, pelbagai pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG di sekolah agar alam sekitar terjamin. Jadi apabila kita kaitkan alam sekitar dengan pelbagai pihak hendaklah menyokong peranan-peranan PIBG ni, cadangan dan harapan tadi ada kaitan. Jadi apabila tak ada kaitan, pelajar tu tak boleh dapat 2 markah. Sebaliknya akan dapat 1 markah sahaja. Okey, selesai kita di bahagian kesimpulan. Seterusnya cikgu akan kongsikan di sini iaitu skrip contoh, ya, untuk soalan rumusan, ya, jawapan penuh, ya, sebagai rujukan kepada para pelajar yang cikgu kasihilah. Okey, ini merupakan skrip contoh ataupun jawapan sebenar calon SPM pada tahun lepas, ya. Okey, kalau kita lihat skrip contoh ni, ya, cikgu terangkan di sini ada ruangan kosong, ya. Ada ruangan kosong. Jadi kalau boleh jangan tulis jawapan di sini kerana ini ruangan untuk pemeriksa. Okey, kalau boleh tulis di situ soalan 1 rumusan. Kemudian terus buat bahagian pendahuluan yang cikgu ajar tadi. Langkah 1 baris untuk buat sebelum kita buat isi yang tersurat, ya, di perenggan yang kedua ni. Okey, kenapa kita perlu langkah 1 baris? Supaya nampak lebih kemas, ya, supaya nampak lebih bersih lagi jawapan para pelajar, ya. Kemudian setelah buat isi yang tersurat 6, untuk buat isi tersirat tu langkah lagi 1 baris, ya, supaya nampak lebih kemas. Kemudian sebelum buat kesimpulan, langkah lagi 1 baris di situ, ya. Jadi semuanya ada 4 perenggan lah, ya. Ini pendahuluan, ini isi yang tersurat yang ada, ya, yang kita ambil jawapan daripada petikan. Kemudian ini isi tersirat yang perlu para pelajar fikirkan sendiri. Kemudian di bahagian yang keempat, perenggan keempat, iaitu kesimpulan. Akhir sekali, jangan lupa, ya, untuk tulis jumlah patah perkataan. Ya, para pelajar wajib untuk kira jumlah patah perkataan, ya. Tidak boleh melebihi 120 patah perkataan, ya. Tidak boleh lebih. Maknanya kalau lebih, para pelajar perlu potonglah perkataan yang tidak penting, ya, supaya para pelajar dapat markah yang baik secara keseluruhannya lah, ya. Okey, baik. Ingin cikgu tegaskan di sini, ya, dalam pengiraan markah untuk bahagian rumusan, ya, dia ada PSTKIB, ya. P ni merujuk pada pendahuluan, ya. Pendahuluan ni berapa markah? 2 markah. Isi tersurat ni ada 6 isi, ada 12 markah. Isi tersirat 2 isi, maknanya 4 markah. Kemudian kesimpulan 2 markah. Jadi apabila dikira sebagai markah isi, ditambah semuanya, ya, pendahuluan,
isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan. Jadi markah keseluruhan ni 20 markah dan 10 markah lagi dikira sebagai markah bahasa. Macam mana nak kira markah bahasa ni? Setengah ya daripada markah isi itulah markah bahasa, dan apabila sudah campur isi tambah markah bahasa ya, kita dapatlah markah keseluruhan itu ya. Cara-cara untuk mengira jumlah patah perkataan yang kita kira sebagai satu patah perkataan ya, yaitu kata ganda ya. Tanggung jawab ini kata ganda ya, kita kira sebagai satu. Yang kedua, kata nama khas ya. Kata nama khas kita kira sebagai satu juga ya. Kemudian perkataan yang yang ditulis ya, yang ditulis sebagai apa ni, sebagai angka apa semuanya itu kita kira sebagai satu juga. Dan jangan lupalah ya, perkataan kata sendi di dan ke juga kita kira sebagai satu. Contohlah di sekolah. Jadi kalau di sekolah bukan dua ya, di sekolah kita kira sebagai satu sebab kata sendi di itu. Kemudian penanda wacana, ingat ya, penanda wacana kita kira seperti biasa ya, kerana ada para pelajar ya yang saya pun tidak tahu macam mana ya, dia kira satu patah perkataan juga tuh. Sedangkan dalam arahan pengiraan jumlah patah perkataan tu penanda wacana kita kira seperti biasalah. Contoh selain itu kita kira sebagai dua lah ya. Di samping itu, ingat kata sendi di kan, jadi di samping satu itu dua, jadi di samping itu kita kira sebagai dua. Okey, ini merupakan skrip contoh rumusan ya, nampak kemas dan nampak cantik lah ya. Dan terakhirlah untuk rumusan ni, okey, kita lihat analisis ya. Analisis soalan 1 untuk soalan rumusan ya. Ini dia. Okey, kalau kita rujuk soalan Jun 2010 ya, dia punya apa ni? Dia punya skop soalan tu ya, soalannya kesan. Jadi apabila kesan kita tukar apa dia? Implikasi, impak, akibat, keburukan ataupun natijah ya. Seterusnya kita rujuk Jun ya 2011. Kalau kepentingan kita tukar kepada apa dia? Faedah, manfaat, kelebihan ataupun kebaikan. Okey, 2012 ciri-ciri. Okey, kita tukar kepada apa dia? Sifat-sifat. Kalau faktor-faktor kita tukar kepada punca ataupun sebab-sebab ya, dan seterusnya lah. Kita lihat ya, Jun 2019 keistimewaan kita tukar pada kelebihan. Dan soalan sebelumnya November 2018 persediaan. Jadi jawapannya usaha-usaha, kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah. Okey, baik. Selesai kita di soalan 1 bahagian rumusan. Setelah para pelajar berjaya untuk menjawab soalan 1 di bahagian rumusan, ya, ayuh kita teruskan untuk bahagian soalan yang kedua, bahagian pemahaman, yang mana pemberat markah bahagian pemahaman ni sebanyak 35 markah. Untuk soalan pemahaman ni ada 4 bahagian ya, ada 2A, 2B, 2C dan 2D. Okey, kita mulakan terlebih dahulu di bahagian soalan 2A, petikan umum. Ya, untuk makluman semua, soalan 2A petikan umum ni ada 3 soalan ya. Para pelajar perlu jawab ya berdasarkan petikan soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, di sini cikgu terangkan kepada semua berkaitan dengan teknik menjawab ataupun pemarkahan untuk setiap bahagian. Okey, kita rujuk kepada soalan yang pertama ya. 2A 1 Roman. Berikan maksud rangkai kata memandang enteng, 2 markah. Perlu saya tekankan di sini ya, untuk menjawab soalan 1 ni pastikan para pelajar menjawab soalan dengan lengkap. Pastikan pelajar menjawab soalan dengan menggunakan ayat yang gramatis ya. Pastikan pastikan para pelajar menjawab tu wajib ada kepala ayat. Jadi maksudnya para pelajar perlu ada jawapan begini. Maksud rangkai kata memandang enteng ialah, jadi para pelajar kalau kita tengok ya soalan 1 Roman ya, perkataan yang disendingkan di situ apa dia? Memandang enteng. Jadi tidak boleh dijadikan perkataan yang disendingkan ini ataupun perkataan yang mereng ini, yang ditanya ini sebagai jawapan. Apabila para pelajar jadikan ini sebagai jawapan,
ya perkataan ditanya ini sebagai jawapan, para pelajar tidak boleh dapat 2 markah. Ya, okay, contohlah ya. Berikan maksud rangkai kata memandang enteng. Ya, para pelajar pun jawab. Maksud rangkai kata memandang enteng ialah memandang. Ya, jadi para pelajar tu jawab soalan yang ditanya balik. Jadi tak bolehlah dia dapat 2 markah ya. Jadi jawapan yang sebenarnya kita rujuk kepada skema pemarkahan ya. Memandang. Ya, yang ditanya memandang, jadi jawapan memandang itu mengambil ataupun menganggap. Manakala perkataan enteng itu mudah, ringan, tidak penting, sepi ataupun sambal lewa. Jadi bolehlah para pelajar dapat 2 markah. Okey, kalau kita rujuk di sini, okey, kenapa para pelajar di sini pemberat markanya 1? Sebab para pelajar tadi ya, sebagaimana yang saya tekankan, para pelajar mengambil bulat-bulat daripada apa yang ditanya. Ya, jawapannya memandang mudah. Sedangkan yang ditanya apakah masuk rangkai kata memandang enteng. Jadi dia tidak berjaya tukar perkataan memandang ini, dia ambil mudah saja. Jadi bila ini berlaku, para pelajar itu dapat 1 markah lah. Dan apabila kita rujuk yang kedua, ya, mengambil ataupun menganggap enteng dapat 1 markah, karena pelajar itu tidak berjaya ataupun tidak tukar perkataan yang ditanya, yaitu perkataan enteng. Okey, selesai kita di bahagian soalan 2A. Okey, cuba kita rujuk soalan 2 Roman ya. Okey, kalau kita rujuk kepada soalan 2 Roman ni, cuba tengok pemberat markanya ya. Pemberat markanya 3 ya. Pengarang mengemukakan beberapa masalah yang dihadapi oleh PIBG. Nyatakan masalah-masalah tersebut. Ingat ya, para pelajar perlu buat catatan di sini. Untuk soalan 2 Roman ni, jawapannya ada dalam petikan. Ya, ada dalam petikan. Jadi para pelajar tidak perlu fikirkan sendiri jawapan itu. Para pelajar perlu cari jawapan itu kerana jawapan itu ada dalam petikan. Kalau kita rujuk dia punya markah ya, 3 markah ya. Saya galakkan pelajar ya, kalau boleh bagilah jawapan itu sekurang-kurangnya 3 isi ataupun lebih. Tetapi hakikat sebenar ya, Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk dapatkan 3 markah ni, 2 isi pun sudah kira cukup sudah ya. Jadi kalau kita tengok pemarkahan ya ataupun skema yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ya, yang inilah jawapannya ya. Penglibatan ibu bapa dalam menjalankan aktiviti PIBG masih rendah dan setengah ahli PIBG khususnya ibu bapa tidak memberikan kerja sama. Jadi 2 isi, tetapi para pelajar boleh dapatkan 3 markah sudah mencukupi. Ingat ya, para pelajar kena buat jawapan yang lengkap ya, mesti ada kepala ayat ya. Masalah-masalah yang dikemukakan ataupun yang dihadapi oleh PIBG ialah, okey, baru dah tulis jawapannya. Okey, kita terus kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ya. Kalau kita rujuk pemberat markanya 4 markah. Okey, kita baca dulu soalannya. Dia ada stimulus di situ. Kehadiran ibu bapa ke mesyuarat agung PIBG amat penting kerana disitulah wadah terbaik untuk berbincang tentang kecemerlangan anak-anak. Soalannya, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PIBG? Okey, cuba tengok berapa markahnya di situ. Okey, dia punya markah di situ 4 markah kan. Jadi paling cantik para pelajar untuk dapatkan markah yang baik di sini, sekurang-kurangnya para pelajar memberikan 3 isi sahaja tanpa sebarang huraian. Ya. Cikgu, bolehkah kami nyatakan lebih daripada 3 isi? Okey, tidak ada masalah. Mau bagi 4 isi ke, 5 isi ke pun boleh. Tetapi markah penuh untuk kita dapatkan 4 markah, 3 isi sudah memadai tanpa sebarang huraian. Jadi para pelajar kena buat jawapan panjang ya. Langkah-langkah untuk meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PIBG ialah, okey, kalau kita rujuk jawapannya ya. Ini jawapan yang disediakan oleh LPM ni. Ya, tanpa sebarang huraian, memberikan allowance kehadiran ataupun allowance tambang. Okay, kena ingat ya para pelajar yang dikasihi ya. Allowance kehadiran ataupun allowance tambang ni, walaupun perkataan ini berbeza tetapi tetap mempunyai maksud yang sama. Jadi dikira sebagai 1 isi saja. Yang kedua, menyediakan jamuan. Yang ketiga, lokasi mesyuarat yang menarik. Keempat, mengundang perasmi yang popular, mengadakan cabutan bertuah, hadiah, buah tangan, menyediakan pengangkutan percuma, menghantar surat jemputan awal, promosi besar-besaran ataupun email. Sampailah isi yang ke-9 ini, menggabungkan mesyuarat PIBG dengan program lain di sekolah. Ini antara isi yang diterima ya
sebagai jawapan ya untuk soalan 2A3 pada tahun lepas. Jadi macam mana cara mudah untuk jawab? Okey, kalau kita rujuk soalan tadi ya. Okey, kalau kita rujuk soalan tadi, pastikan pelajar ada kepala ayat. Jadi pelajar tu perlu jawab beginilah. Langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran langkah-langkah untuk meningkatkan kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat agung PABG ialah memberikan allowance kehadiran, nokta. Selain itu menyediakan jamuan dan lokasi mesyuarat yang menarik. Dapatlah sudah pelajar 4 markah kerana isi cukupnya 3. Boleh sudah dapatkan 4 markah sebagai markah penuh untuk soalan 2A petikan umum. Okey, para pelajar yang dikasih sekalian, ini merupakan skrip contoh ya untuk soalan 2A tadi ya, sebagaimana yang cikgu terangkan ya, sama juga macam rumusan. Di sini ada ruangan kosong ya. Jadi bahagian tepi ni yang ruangan kosong ni jangan usik ya, kerana ini ruangan untuk pemeriksa. Sebagaimana yang cikgu sudah terangkan tadi, untuk soalan 2A ini ada 3 soalan yang perlu dijawab. Jadi pastikan ya, tulislah di situ ya, soalan 2A satu roman. Okay, sudah tulis jawapannya ni, langkahlah satu baris untuk bahagian jawapan 2 roman. Kemudian apabila sudah selesai, langkahlah satu baris untuk soalan 2A 3 roman. Ya, nampak lebih kemas dan tersusun lah ya. Okey, baik. Tanpa lengahkan masa, kita terus pergi ya soalan berikutnya, iaitu soalan 2B petikan prosa moden ya, yang mana pada tahun lepas petikan prosa moden ni yang keluar iaitu cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul ya. Okey, kita terus pada soalannya. Juga ada 3 soalan ya, 3 soalan pemahaman yang perlu pelajar fahami ya. Kita tengok soalan yang pertama ya. Soalan pertama tu pemberat markanya di situ ada 2 markah ya, pemberat markahnya. Apabila cikgu bacakan soalan di situ, berdasarkan petikan cerpen tersebut, penulis sengaja mengetepikan baki wang sebanyak USD 100 untuk perkara-perkara yang tidak dijangkakan. Nyatakan perkara-perkara tersebut. Jadi perlu maklum ya para pelajar yang cikgu kasih, ada 2 markah di sini. Jawapan untuk soalan ni, jawapannya ada dalam petikan. Maknanya jawapannya tu ada dalam petikan yang diberikan ni lah ya, yang terdapat dalam petikan ini ya. Dan pemberat markahnya di situ ada 2 markah. Jadi pemberat markahnya 2 markah, jadi isinya kena 2 isi ya, kena 2 isi. Kalau pelajar tu bagi 1 isi saja, dia tak boleh dapat 2 markah ya. Jadi kalau kita rujuk ya dia punya skema pemarkahan ya. Okey, yang inilah jawapannya ya. Isi pertama, persembahan kebudayaan yang perlu dibayar sendiri. Isi kedua, mungkin ditimpa musibah. Dan isi ketiga, membeli buku, majalah ataupun bahan bacaan lah. Jadi untuk dapatkan markah penuh yang cikgu katakan tadi, sekurang-kurangnya para pelajar tu perlu berikan dua isi dengan jawapan yang lengkap lah. Okey, kita tengok balik untuk soalan yang satu roman ni. Jadi jawapannya perlu lengkap lah ya. Penulis sengaja mengetepikan baki wang sebanyak USD 100 untuk perkara-perkara yang tidak jangkakan. Kerana apa? Okey, kerana persembahan kebudayaan yang perlu dibayar sendiri dan mungkin ditimpa musibah. 2 isi sudah memadai untuk pelajar itu mendapat 2 markah penuh ya. Okey, cikgu teruskan untuk soalan 2 roman ya. Penulis menyatakan bahawa rugi berjalan ke tempat orang kalau tidak sempat melihat kebudayaan dan kesenian mereka. Pada pandangan anda, apakah faedah-faedah mengetahui kebudayaan dan kesenian masyarakat lain? Okey, cuba rujuk pemberat markahnya ya, 3 markah. Jadi untuk dapatkan markah penuh, cukup para pelajar tu beri 2 isi sahaja. Tetapi tidak salah sekiranya pelajar tu beri 3 isi kah, 4 isi kah, ya kita lagi galakkan. Ya, tetapi para pelajar jangan menghurai jawapan yang diberi, kerana yang kita perlu berikan hanya isi sahaja. Ya, okey, cuba kita rujuk skema pemarkahan ya. Jawapan yang diterima iaitu mudah berkomunikasi ya ataupun berinteraksi. Sekiranya para pelajar yang menggunakan jawapan ini ya,
sebagai jawapan para pelajar, ya, yang ini jawapannya berbeza tetapi tetap mempunyai maksud yang sama, ya, mudah berkomunikasi ataupun mudah berinteraksi. Jawapan berbeza, maksud yang sama, tetap dikira sebagai satu isi sahaja, ya. Yang kedua, menambah pengetahuan ataupun pengalaman. Yang ketiga, menyerapkan mengamalkan budaya baik menjadi iktibar ataupun mencontohi. Yang keempat, mudah menyesuaikan diri, menghormati cara hidup. Seterusnya, berpikiran terbuka, mengelakkan perselisihan, menjamin keselamatan ataupun rasional. Jadi isi cukupnya 2 sahaja tanpa sebarang huraian, ya. Okey, baik. Kita teruskan. Untuk soalan 3 Roman, ya. Huraikan satu nilai yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu nilai lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Okey, kalau kita rujuk, ya, pemarkaannya di situ, ya, 4 markah. Jadi perlu ingat, ya, kalau 4 markah ni, okay, para pelajar kena bagi 2 isi plus 2 contoh, ya. Okey, saya ulang, ya. Untuk 4 markah ni 2 isi plus 2 contoh, yang di mana satu isi itu satu nilai, ya, daripada petikan, dan satu isi lagi satu nilai, ya, daripada keseluruhan cerpen. Jadi kalau kita rujuk jawapannya, yang inilah jawapannya ni, ya. Yang pertama, nilai kebijaksanaan. Ini kita kenali sebagai isi, ya. Nilai kebijaksanaan ni isi, dan contohnya penulis bijak mengagih-agihkan duit yang dibawanya ketika melancong. Kita tengok isi kedua, nilai cinta akan ilmu. Nilai cinta akan ilmu ini kita kenali sebagai isi, dan contohnya ataupun huraiannya, penulis akan membeli buku atau majalah kemana-mana pun dia pergi. Isi seterusnya iaitu nilai berjimat cermat ataupun jimat cermat, manakala huraiannya, penulis merancang perbelanjaan semasa melancong. Isi yang berikutnya, nilai mengambil berat ataupun keprihatinan, dan huraiannya, penulis sentiasa membawa ubat-ubatan ketika melancong. Jadi kita kira sebagai 1 plus 1 ataupun 1 tambah 1, yang mana 1 ini isi dan 1 lagi di bahagian huraian. Okey. Manakala untuk nilai dalam keseluruhan cerpen pula, isi yang diterima yang pertama itu nilai kesopanan, dan huraiannya yang inilah. Walaupun Mas dimarahi juru jual jaket, beliau masih menghormati dan memberi alasan dengan sopan. Apa yang cikgu perlu terangkan di sini, para pelajar perlu mahir, ya, skema pemarkahan, iaitu perlu berikan isi dan jangan lupa untuk berikan contoh ataupun huraian yang berkaitan, ya. Hukum pemarkahannya 1 plus 1 ataupun 1 tambah 1. 1 isi dan 1 lagi bahagian huraian. Okey. Okay, kita tengoklah, ya, juga skrip contoh bahagian 2B ni, ya. Sama juga yang cikgu perlu terangkan, ada 3 soalan. Jadi jangan lupa, ya, untuk setiap jawapan tu mesti kemas dan lengkap. Langkah lagi 1 baris untuk buat jawapan yang berikutnya. Kemudian untuk bahagian 3, langkah lagi 1 baris untuk buat jawapan yang seterusnya lah. Nampak lebih kemas, nampak lebih bersih dan mudah untuk diperiksa. Ya, selesai di bahagian soalan 2B. Seterusnya kita lihat soalan 2C, iaitu petikan prosa tradisional, ya, yang mana pada tahun lepas prosa tradisional yang telah keluar iaitu burung terbang dipipiskan lada, ya. Untuk soalan 2C ni, ya, ada 2 kemungkinan saja yang akan ditanya, ya, sama ada burung terbang dipipiskan lada ataupun kepimpinan melalui teladan, ya. Okey. Ramai pelajar yang merungut, ya, bahagian 2C ni, ya. Ada yang bagi tahu mereka tidak minat untuk jawab sebab bahasa yang terdapat di dalam ni bahasa yang sukar untuk difahami, ya. Okey, perlu saya pujuk di sini kepada para pelajar sekalian, ya. Jangan tinggalkan soalan 2C ini dan tolong jangan beranggapan soalan 2C ini susah. Ya, kerana para pelajar sebenarnya boleh curi, ya, boleh curi beberapa markah di sini
untuk melayakkan para pelajar dapat markah yang baik, ya. Di sini cikgu akan dedahkanlah, ya. Okey, kita rujuk ya soalan 2C petikan prosa tradisional ni. Okey, ada 3 soalan utama juga. Okey, kalau kita rujuk kepada soalan yang pertama, ya. Berikan maksud rangkai kata memberi tita. Ya, sama juga. Ya, para pelajar perlu jawab menggunakan ayat sendiri dan jawapan itu perlulah lengkap. Ia perlu ada kepala ayat. Okey, maksudnya begini. Berikan maksud rangkai kata memberi tita. Maksud rangkai kata memberi tita ialah yang untuk dapatkan 2 markah ni, jangan lagi pelajar tulis jawapan tu memberi ataupun tita, kerana ini merupakan perkataan yang ditanya. Jadi kita tidak boleh tulis kepada jawapan. Jadi jawapannya yang ini, ya. Memberi kita tukar pada mengeluarkan ataupun menyampaikan, manakala tita pula merujuk kepada arahan ataupun perintah. Jadi apabila pelajar tu berjaya tukar, dapatlah pelajar tu 2 markah. Okey, kalau kita rujuk pada yang dapat 1 markah ni, ya, yang ditanya memberi tita, ya, tetapi pelajar tu jawab memberi arahan. Jadi pelajar tu tidak berjaya untuk tukar perkataan memberi, diambil bulat-bulat, yang dia berjaya tukar arahan saja, dapatlah pelajar tu 1 markah, ya. Jadi agak rugilah kan. Seterusnya yang kedua di sinilah, ya, kita rujuk kenapa pelajar yang dapat 1 markah. Mengeluarkan ataupun menyampaikan tita. Pelajar tu berjaya tukar memberi kepada mengeluarkan, tetapi tidak berjaya tukar perkataan tita tadi, diambil bulat-bulat. Jadi dapatlah pelajar itu 1 markah. Okey, baik. Kita rujuk soalan yang kedua, ya. Berdasarkan petikan, apakah yang berlaku kepada Tun Perak setelah tentera Siam kembali? Okey, cuba para pelajar rujuk, ya, pemberat markahnya, iaitu sebanyak 3 markah. Jadi untuk dapatkan 3 markah ni, isi cukupnya kalau pelajar bagi 2 isi pun sudah kira cukup sudah untuk dapatkan 3 markah. Tetapi kita galakkan pelajar beri lebih, ya, dari 2 isi, ya, bagi 3 isi kah, 4 isi kah, ya, tidak ada masalah. Jadi para pelajar kena ingat, ya, untuk soalan 2 Roman ni jawapannya ada dalam petikan. Kalau pelajar tidak berjaya untuk tukar ataupun tidak boleh untuk tukar perkataan tu kepada perkataan yang mudah untuk difahami, tidak ada masalah. Para pelajar boleh salin balik jawapan daripada petikan tu, tetapi untuk mengelakkan para pelajar dipotong markah, para pelajar perlu ada kepala ayat. Yang itu pentingnya ada kepala ayat, ya. Jadi jawapannya macam mana? Berdasarkan petikan, perkara yang berlaku kepada Tun Perak setelah tentera Siam kembali ialah, okey, kita rujuk jawapannya, ya. Ini jawapannya ni. Ini jawapannya. Okey, baik. Tiada diberi baginda pulang lagi ke Kelang. Ini jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua, diam di Melaka. Jawapan yang ketiga, dijadikan baginda bentara. Dan jawapan yang keempat, seorang orang Kelang mengatakan dirinya teraniaya oleh Tun Perak, ya. Daripada pelajar tidak jawab, lebih baik pelajar salin saja bulat-bulat daripada petikan itu dijadikan sebagai jawapan. Yang penting ada kepala ayatnya, ya. Yang penting ada dia punya mukadimahnya lah. Jadi apabila itu berlaku, pelajar itu boleh dapatkan markah penuh. Ya, kalau kita rujuk tadi berapa markah penuhnya tadi di situ? Markah penuhnya di situ tadi 3, jadi isi cukupnya 2. Jadi kalau pelajar beri 2 isi, 3 isi ataupun 4 isi, sudah melayakkan pelajar itu dapatkan 3 markah. Jadi di sinilah yang perlu saya tekankan tadi. Ya, jangan tidak jawab untuk soalan 2 Roman ni, kerana jawapan tu para pelajar boleh salin bulat-bulat daripada petikan tadi. Ya, tidak perlu tukar pun. Ya, ambil saya bulat-bulat. Yang penting ada kepala ayatnya. Ya. Okey, baik. Dan seterusnya untuk soalan 3 Roman, ya. Duli yang di-Pertuan menitahkan Tun Perak menghadap kerana seorang orang Kelang telah mengadu bahawa dia dianiaya oleh Tun Perak. Sekiranya anda Tun Perak, apakah tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan? Okey, cuba tengok pemberat markahnya, ya. Di sini ada 3 markah. Jadi pelajar boleh berikan 2 isi cukup, ya. 2 isi itu sudah kira cukup kalau betul. Tetapi yang kita galakkan pelajar tu berilah, ya, beri isi yang lebih lah, 3 isi kah, 4 isi kah, ya, tanpa sebarang huraian. Jadi bagaimana pelajar untuk jawab?
tindakan-tindakan yang perlu ya dilakukan ialah, okey, yang ini dia punya jawapan lah ya, meminta penjelasan tentang tuduhan ya. Yang kedua, menafikan tuduhan ya. Kalau pelajar tu jawab menafikan tuduhan dan membela diri, okey, walaupun perkataan tu berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama, tetap dikira sebagai satu isi sahaja ya. P3 ya, ataupun isi ketiga, bersemuka dengan orang yang mengadu. Yang keempat, memohon dirinya disiasat. Dan yang kelima, melantik orang ataupun pihak ketiga ataupun peguam. Jadi markah penuhnya tadi 3 markah, isi cukupnya 2. Tetapi kalau pelajar kita galakkanlah ya, beri lebih lah dari 2 isi tadi, 3 isi kah ataupun 4 isi kah, tanpa sebarang huraian ataupun contoh ya. Okey, yang ini merupakan skrip contoh untuk soalan 2C lah ya, nampak cantik dan kemas ya. Yang ini soalan 1 roman, seterusnya langkah 1 baris untuk soalan 2 roman, langkah lagi untuk baris yang berikutnya untuk soalan 3 roman. Nampak lebih kemas ya, kerana pelajar ini menggunakan ayat yang gramatis ya, ayat yang lengkap, dan jawapan pelajar yang panjang lah, untuk menaikkan para pelajar ini dapat markah yang baik. Yang penting jawapan tepat ya. Okey, baik, kita teruskan untuk soalan yang berikutnya ya, soalan 2D. Soalan pemahaman yang berikutnya, soalan 2D pada tahun lepas ya, yang keluar iaitu sajak ya, www.sibermerdeka.com.my. Okay, ini merupakan sajaknya lah ya, yang ini merupakan petikannya. Okey, baik, dan kita lihat ya soalannya. Okey, soalannya ada 3 soalan. Okey, kita rujuk ya, kita terus soalan yang pertama ya. Berdasarkan rangkap akhir, nyatakan 2 pesanan penyajak ya. Okey, saya ulang ya. Berdasarkan rangkap akhir, nyatakan 2 pesanan penyajak. Okey, berapa markanya di sini? 2 markah. Jadi apabila 2 markah di sini, para pelajar perlu berikan ya 2 isi ataupun lebih ya, untuk melayakkan para pelajar tu dapat 2 markah. Tetapi isi cukupnya 2 pun sudah kira memadai sudah. Ya, kalau kita lihat ya, rangkap akhir nyatakan 2 pesanan penyajak. Jadi para pelajar tu perlu ada kepala ayat lah. Berdasarkan rangkap akhir, 2 pesanan penyajak ialah, okey, kalau kita rujuk ya, rangkap akhir, okey, yang ini dia. Elakkan dirimu menjadi sia-sia, hamparkan dirimu di persekutuan ya. Para pelajar tidak boleh jadikan ini sebagai jawapan ya, tidak boleh jadikan ini sebagai jawapan. Sekiranya pelajar jadikan yang ini sebagai jawapan ya, pelajar tu tidak layak untuk dapat markah. Sebaliknya, pelajar tu akan dapat kosong markah lah ya, kerana dia salin bulat-bulat daripada sajak tersebut. Sebaiknya para pelajar tu dia gunalah ayatnya sendiri ya. Yang ini membezakan sajak tadi dengan prosa tradisional. Kalau prosa tradisional tak ada masalahnya untuk kita salin bulat-bulat ya, kerana kita ada kepala ayat. Tetapi kalau sajak ini ataupun di bahagian soalan 2D ini, kita tak boleh salin bulat-bulat. Kita kena gunakan ayat kita sendiri. Jadi jawapannya yang inilah ya. Kalau elakkan dirimu menjadi sia-sia tadi, tukarlah mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia ya. Hamparkan dirimu di persekutuan, kita tukarlah berserah diri kepada pencipta ataupun berserah diri kepada Tuhan ya, ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Okey, baik. Kita terus soalan yang seterusnya, soalan 2 roman. Pada rangkap pertama, penyajak menggambarkan bahawa dia perlu membuat perancangan untuk mengubah kehidupannya. Ini soalan yang senang ya. Sebagai seorang murid berwawasan, apakah perancangan-perancangan yang perlu anda lakukan untuk cemerlang dalam pelajaran? Okey, cuba tengok berapa markanya. 3 markah kan? Jadi kita galakkan pelajar memberi isi 3 isi ataupun lebih ya, tidak ada masalah. Tetapi untuk makluman semua, 2 isi pun sudah kira cukup sudah ya, memadai sudah pelajar tu dapat markah penuhnya. Janji jawapan pelajar itu tepat dan betul ya, dan antara jawapan yang diterima pada tahun lepas yang inilah ya, tanpa sebarang huraian ataupun contoh ya. Belajar bersungguh-sungguh ya, okey, dapat 1 markah ya. Sentiasa menambah ilmu pengetahuan ya,
bergaul dengan orang yang lebih berilmu, berdamping dengan rakan-rakan yang bijak, menguasai pelbagai kemahiran, ya, pandai mengurus masa, buat jadual waktu, ya, mengamalkan gaya hidup sehat, bersukan, beriadah, berdoa kepada Tuhan ataupun beribadat. Yang ini isi yang diterima oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ya, soalannya, sebagai seorang murid berwawasan, apakah perancangan-perancangan yang perlu Anda lakukan untuk cemerlang dalam pelajaran? Jadi ini antara isi-isi yang diterima lah. Markanya 3 marka, tetapi 2 isi sudah memadai tanpa sebarang huraian ataupun contoh. Ya, oke, baik. Next, kita pergi pada soalan yang ketiga. Ya, huraikan tema sajak tersebut. Oke, berapa marka di situ? 4 marka. Ya, jadi ini soalan yang agak mencabar juga pada tahun lepas, ya. Apabila pelajar tu salah dia punya tema, jadi huraiannya ataupun contohnya itu juga kita kira sebagai salah lah. Jadi ini antara jawapan, ya, yang diterima oleh LPM pada tahun lepas, ya. Tema saja itu berkaitan dengan ketabahan ataupun kecakalan seseorang dalam menghadapi ataupun mendepani dugaan ataupun cabaran dalam kehidupan, 2 marka. Dan huraiannya 2 marka lagi, yaitu huraian yang pertama, pernah terjebak, terpedaya dengan tipu muslihat yang licik, namun sabar menghadapinya. Huraian yang kedua, dugaan ataupun cabaran hidup yang sering mengujinya, namun tabah ataupun cekal. Ataupun huraian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan. Jadi 2 marka untuk isi dan 2 marka lagi untuk huraian ataupun contoh. Okey, baik. Ini merupakan contoh skrip, ya, untuk soalan 2D, ya. Ada 3 soalan. Soalan pertama sudah dijawab dengan baik, langkah 1 baris. Untuk soalan ataupun jawapan 2 roman, sudah selesai 2 roman, dijawab dengan baik, dengan panjang, dengan isi yang tepat, ya. Langkah lagi 1 baris untuk jawab soalan nombor 3. Jadi nampak lebih kemas dan tersusun dan mudah, ya, untuk diperiksa oleh pemeriksa. Okey, selesai kita untuk soalan 2D. Seterusnya, mari kita sama-sama untuk analisis, ya, kekerapan soalan Komsas dalam kertas 2 BM SPM ini, ya, bermula November 2016 sehinggalah, ya, tahun 2019, dan peperiksaan ulangan, ya, baru-baru ini iaitu tahun 2020. Okey, kalau kita rujuk, ya, soalan ini, ya, kita tengok dulu puisi tradisional untuk tingkatan 4. Para pelajar perlu faham, ya, ataupun perlu buat catatan, ya, antara yang belum keluar, ya, yaitu Gurindam 12 fasal ketiga, ini belum pernah ditanya. Okey, kalau kita tengok puisi tradisional semuanya sudah ditanya, ya. Ada 4 yang utama, 3 sudah ditanya, 1 belum. Jadi yang mana belum? Gurindam 12 fasal yang ke-3. Jadi boleh ambil berat lah, ya, untuk para pelajar sekalian. Okey, seterusnya kita rujuk pada puisi moden. Okey, puisi moden yang belum keluar, ya, Sang Gembala Kuda. Okey. Kemudian Sejadah Rindu. Okey. Kemudian Kudu Perang, ya. Erti Hidup Bererti ni sudah keluar, ya, kertas ulangan tahun 2020, ya. Jadi yang belum keluar Sang Gembala Kuda, Sejadah Rindu, dan Kudu Perang, ya. Okey, untuk prosa tradisional ni ada 2 sahaja, ya, sama ada kepimpinan melalui teladan ataupun burung terbang dipipiskan lada, ya. Kalau kita rujuk di sini, burung terbang dipipiskan lada ada 4 kali keluar, ya. 1, 2, 3, 4. Dan yang terkini untuk paper ulangan, ya, tahun 2020 ni, yang keluar baru-baru ni kepimpinan melalui teladan. Jadi kira 4 samalah sekarang ni. 4 kali sudah keluar kepimpinan dan 4 kali sudah keluar burung terbang dipipiskan lada. Jadi kalau tanya saya, para pelajar perlu kuasai kedua-dua lah, ya. Untuk lebih selamat kena kuasai kedua-dua teks prosa tradisional ini, ya. Dan seterusnya kita lihat cerpen, ya.
cerpen yang belum keluar yang belum keluar Munshi Munshi ni belum keluar satu sajalah Munshi saja yang belum keluar. Jadi perlu diambil perhatian lah oleh pelajar sekalian yang lain tu sudah pernah ditanya. Jadi setakat ni yang hot sebagai persediaan lah ataupun persiapan para pelajar sekalian untuk mengetahui soalan pemahaman ini untuk cerpen yang belum keluar Munshi Okey. Seterusnya mari kita sama-sama untuk tengok soalan 3 iaitu pengetahuan dan kemahiran bahasa. Pemberat markanya iaitu 30 markah. Yang mana untuk tata bahasa ni para pelajar tiada pilihan lah, jawab semua soalan. Kalau kita rujuk soalan tahun lepas soalan 3 bahagian A seperti biasalah untuk soalan 3A ni para pelajar kena membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Ada 6 perkataan yang diberi pada tahun lepas iaitu anti karat, dewi tahunan, jurusolek, mahasiswa, prasekolah dan tata susila. Pemberat markanya iaitu 6 markah. Para pelajar perlu membina lah setiap perkataan ini, setiap satu perkataan satu ayat satu markah. Jadi perlu buat 6 ayat 6 markah. Okey, jadi kalau kita tengok soalan satu Roman ni iaitu anti karat skema jawapannya iaitu anti karat ni mencegah atau mengelakkan berlakunya karat. Itu makna anti karat lah. Jadi para pelajar perlu membina ayat yang berkaitan tentang maksud anti karat itu sendiri, mencegah atau mengelakkan berlakunya karat. Perkataan yang kedua dewi tahunan. Dewi tahunan ni berlaku ataupun diadakan setiap 2 tahun. Yang ketiga ni merupakan kerjaya lah, iaitu jurusolek, orang yang kerjanya menyolek orang. Perkataan yang seterusnya mahasiswa, pelajar ataupun penuntut di universiti. Seterusnya prasekolah, sebelum memasuki sekolah, tabika ataupun tadika. Dan perkataan yang terakhir iaitu tata susila, yang merujuk kepada adat sopan santun dan budi pekerti yang baik. Okey, di sini cikgu mau tunjukkan skrip contoh untuk soalan 3A ni. Okey, kalau kita tengok anti karat. Meja besi yang dibeli oleh ayah anti karat kerana mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi ayat ni diterimalah sebab maksudnya betul. Okey, yang kedua dewi tahunan. Kementerian Kewangan telah membentangkan perbelanjaan dewi tahunan pada tahun 2020. Okey, maknanya berlaku setiap 2 tahun. Seterusnya jurusolek. Atira ialah seorang jurusolek yang terkenal di bandar itu. Perkataan seterusnya mahasiswa. Suhaira merupakan mahasiswa yang belajar di Universiti Malaya. Perkataan yang seterusnya prasekolah. Murid-murid prasekolah itu menjalankan aktiviti riadah pada waktu pagi. Okey, betul. Dan seterusnya tata susila. Amin menjaga tata susila sewaktu menziarahi orang sakit di hospital. Jadi apabila kita tengok skrip contoh ni nampak kemas Setiap satu perkataan tu dilangkah satu baris, mudah untuk diperiksa oleh pemeriksa dan yang penting jawapannya tepatlah. Okey, tepat. Okey. Kita teruskan soalan yang seterusnya iaitu soalan 3B. Soalan tahun lepas yang keluar iaitu gabungkan ayat-ayat dalam petikan di bawah supaya menjadi 3 ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur asalnya. Jadi
jawapan ya, jawapan yang diterima pada tahun lepas yang inilah yang menggabungkan ayat ini ya, yaitu pembelajaran abad ke-21 Pak 21 ya, tambah penggunaan yang ya. Yang ni sebagai penyambung ayat yang baru diperkenalkan merupakan satu daripada elemen penting dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ya. Wajib ya perkataan yang ni. Seterusnya yang kedua, Pak 21 menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Di sini ada 3 jawapan ya, boleh dan, serta ataupun selain, berunsur kemahiran berfikiran aras tinggi. Dan seterusnya yang ketiga, sehubungan dengan itu Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab dalam memberikan pendedahan tentang Pak 21 kepada warga pendidik. Ada 2 jawapan diterima, boleh agar ataupun supaya ya, mana-mana pun boleh, lebih bersedia untuk mengaplikasi konsep ini di dalam bilik darjah ya. Jadi pemberat markahnya di situ ada 6 lah ya, ada 6 markah ya. Okey, baik. Kita terus untuk soalan tata bahasa iaitu 3C dan seterusnya nanti 3D lah ya. Okey, baik. 3C iaitu mencari kesalahan ejaan ya, ataupun mencari kesalahan ejaan ataupun imbuhan ya. Okey, kalau kita rujuk soalan yang pertama ya, beberapa orang arkitek ya termasyhur telah terlibat dalam mereka bentuk istana negara yang menjadi lambang memegahkan negara ya. Jadi kalau kita rujuk ya, kesalahan ejaannya di situ jelaslah ya, termasyhur ya, ini merupakan kesalahan ejaan termasyhur. Manakala kesalahan dari segi imbuhan pula iaitu memegahkan. Jadi jawapannya yang inilah ya, termasyhur. Dari segi ejaannya inilah ya, termasyhur. Dan dari segi imbuhan pula memegahkan, salah. Jawapannya kemegahan. Okey, kita terus soalan yang kedua, 2 roman ya. Kita cari kesalahan ejaan dan imbuhan ya. Untuk mengatasi masalah banjir yang merosakkan infrastruktur ya, dia jarak di situ, pihak berkuasa tempatan telah dalamkan longkang dan membina tebatan. Jadi jelaslah yang salah dari segi ejaan ini infrastruktur ya, jarak sepatutnya kita rapatkan, dan perkataan yang salah dari segi imbuhan pula dalamkan, sepatutnya mendalamkan ataupun memperdalam. Ini dia punya skema pemarkaan lah ya. Infrastruktur kita perlu rapatkan, dan dari segi ejaannya pula dari segi imbuhannya pula mendalamkan ataupun memperdalam. Okey, baik. Kita rujuk soalan 3 roman ya, iaitu kesalahan ejaan dan imbuhan ya. Kementerian Kesihatan Malaysia disyorkan ya kepada semua pengusaha kafeteria supaya sentiasa menitik beratkan tahap kebersihan premis masing-masing. Dari segi ejaan yang salah yang ini ya, cafeteria ya, dari segi ejaan kita pun sudah tahu salah, dan dari segi imbuhan pula disyorkan ya, salah. Jadi jawapan yang sebenarnya cafeteria tadi tu yang betulnya yang ini, K-A-F-E-T-E-R-I-A ya. Seterusnya disyorkan, imbuhannya salah, sepatutnya jawapannya mengesyorkan ya. Okey, baik. Kita terus pada soalan 3D ya, iaitu mencari satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa ya. Pertama, busana tradisional yang ditontonkan ya di galeri tersebut mendapat sambutan dari setiap lapisan masyarakat. Jadi yang salah dari segi penggunaan kata ataupun istilah yang pertama ditontonkanlah. Ditontonkan ni salah. Dan seterusnya dari segi tata bahasa dari. Dari memang kita jelas salah lah di situ ya. Dari setiap. Kerana dari ni kita gunakan 3 saja, iaitu arah, tempat dan masa. Ya. Jadi jawapan yang sebenarnya yang inilah. Ditontonkan salah, jadi jawapannya dipamerkan. Manakala dari tadi tu jelas salah, jadi jawapannya daripada. Okey, untuk soalan 2 roman. Bandar Diraja itu dihiasi lampu neon bersempena dengan istiadat pelantikan raja muda yang akan diadakan di bulan hadapan.
Jadi jawapannya yang jelas salah ya. Pelantikan. Jawapan sebenarnya pertabalan. Manakala yang kesalahan tata bahasanya pula di bulan. Jadi jawapannya pada bulan hadapan ya. Yang ini jawapannya lah. Ya, kalau kita rujuk jelas ya, pelantikan salah, jawapannya pertabalan. Manakala dari segi tata bahasanya pula di itu jelas salah. Jadi jawapannya pada ya. Dan soalan yang terakhir, soalan 3 Roman ya. Lambakan pendatang asing tanpa izin semakin membimbangkan rakyat kerana mereka membawa pelbagai pengaruh negatif yang boleh melunturkan keharmonian masyarakat. Jadi kesalahan penggunaan kata ataupun istilah yang salah iaitu melunturkan. Jawapan yang diterima menjejaskan, ya, menggugat, mengancam ataupun mengganggu. Manakala jawapan ataupun kesalahan tata bahasanya berbagai ini jelas salah. Jadi sepatutnya berbagai-bagai, pelbagai, perbagai ataupun perbagai-bagai ya. Yang inilah antara jawapan yang kita bincangkan tadi ya. Melunturkan salah, jadi inilah antara jawapan yang diterima. Dan berbagai itu salah, dan ini antara jawapan yang diterima. Jadi setiap satu nih ya, kesalahan kata ataupun istilah nih ya, kita kira sebagai satu marka lah ya. Di sini satu marka, di sini satu marka, sini satu marka, sini satu marka, di sini satu, dan di sini satu. Jadi semuanya ada 6 ya, ada 6 kesalahan, yaitu maknanya 3 kesalahan kata, 3 kesalahan istilah, 3 tambah 3 6. Jadi setiap satunya tuh pemberat markanya yaitu 1 marka. Jadi ada 6 kesalahan, pemberat markanya 6 marka ya. Oke, baik. Kita terus pada soalan yang seterusnya, yaitu soalan peribahasa. Ya, soalan peribahasa ya. Untuk soalan tahun lepas nih, baca ayat-ayat di bawah dengan teliti ya, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat-ayat tersebut. Oke, saya baca yang pertama ya. Oke, penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi musim tengkujuh. Ya. Yang kedua, rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara dengan berpendapatan lumayan masih berhasrat untuk bekerja di negaranya sendiri. Manakala yang ketiga, penceramah itu mengingatkan kami supaya jangan sesekali melupakan jasa ibu bapa setelah mendapat kejayaan dan kesenangan hidup. Oke, kalau kita rujuk pemberat markanya di sini ada 6 marka. Jadi maknanya apabila 6 marka nih, setiap satu soalan ini ya, pemberat markanya 2 marka, di sini 2 marka, di sini 2 marka. Jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6 marka ya. Jadi ini antara jawapan ya, jawapan yang diterima ya. Yang pertama tadi, penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi musim tengkujuh. Jadi jawapannya sediakan payung sebelum hujan. Dapatlah 2 marka ya. 2 Roman tadi, rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara dengan berpendapatan lumayan masih berhasrat untuk bekerja di negara sendiri. Jadi jawapannya hujan emas di negeri orang, hujan batu ataupun lembing di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Jawapan ni kena lengkap ya untuk membolehkan dapat 2 marka ini ya. Yang ketiga, penceramah itu mengingatkan kami supaya jangan sesekali melupakan jasa ibu bapa setelah mendapat kejayaan dan kesenangan hidup. Jadi jawapannya senanglah ya, seperti kacang lupakan kulit ataupun syurga di bawah telapak kaki ibu. Dan jawapan yang lain, peribahasa yang boleh diterima juga, ulat lupakan daun. Oke, seterusnya kita lihat ya skrip contoh untuk soalan 3C, D dan E. Ya, kalau kita lihat di sini untuk soalan C, D dan E ini ya, ini contoh skrip ya, nampak kemas ya. Untuk bahagian C dan D ya, para pelajar tidak perlu tulis soalan ya, tidak perlu tulis soalan semula. Para pelajar perlu tulis jawapan yang salah dan betul sahaja ya. Salah, betul, salah, betul. Manakala untuk bahagian E, para pelajar tidak perlu juga untuk tulis soalan, hanya tulis jawapan saja.
di bahagian peribahasa itu, ya. Jadi nampak lebih kemas lah. Kalau kita tengok ni untuk C, D dan E ni satu muka surat saja pun sudah cukup ataupun sudah memadai, ya, untuk jawab dengan baik. Okey, baik. Kita rujuk, ya, analisis soalan, ya, 3B yang bermula dengan November 2010 sehinggalah November 2019, ya. Saya tertarik, ya, untuk berkongsi pada pelajar yang berkenaan dengan soalan 3, ya, pengetahuan dan kemahiran bahasa, khususnya di bahagian 3B. Ya, kalau kita lihat, ya, yang pertama ayat aktif dan pasif terakhir keluar iaitu pada tahun 2018, ya. Kemudian sudah keluar 2015 dan sudah keluar pun pada tahun 2013, ya. Jadi untuk seterusnya ayat majmuk, sambung ataupun cerakinkan ayat juga sudah keluar 3 kali, ya, iaitu 2011, 2015 dan yang terkini pada tahun lepas lah, iaitu 2019. Yang ini juga yang perlu para pelajar bagi tumpuan, ya, iaitu bahagian pola ayat. Ya, kalau kita tengok pola ayat ni hanya 2 kali saja keluar, iaitu 2013 dan 2017 lah. Jadi beri perhatian juga bahagian pola ayat ni. Seterusnya bahagian ayat tanya. Kalau kita tengok ayat tanya ni 1 kali saja keluar, iaitu pada tahun 2010. Selepas tu tidak ditanya sudah, ya, ayat tanya ni. Kemudian yang ini juga para pelajar perlu bagi tumpuan, iaitu cakap ajuk dan pindah. Kalau kita rujuk, ya, analisis soalan ni hanya 2 kali saja keluar, ya, iaitu tahun 2014 dan tahun 2016. Seterusnya struktur ayat, ya, subjek dan predikat juga keluar 2 kali, iaitu 2014 dan terakhir keluar iaitu pada Julai, ya, ataupun Jun 2018, ya. Seterusnya ayat biasa ataupun songsang sudah keluar 3 kali, iaitu tahun 2012, 2016 dan 2019. Dan seterusnya iaitu jenis ayat, ya, sama ada ayat penyata, tanya, suruhan ataupun perintah. 1 kali saya keluar, iaitu pada tahun 2017. Jadi di sini cikgu kongsikan, ya, kepada para pelajar sekalian berkenaan dengan analisis, ya, untuk soalan 3, khususnya soalan 3B. Okey, baik, para pelajar yang cikgu kasih sekalian, seterusnya kita rujuk, ya, soalan 4 ataupun soalan yang terakhir lah di bahagian kertas 2 ini, iaitu novel. Ya, pemberat markanya 15 markah, ya, 15 markah. Iaitu ada 2 soalan yang perlu para pelajar jawab dengan baik untuk dapatkan 15 markah tadilah, ya. Okey, kalau kita rujuk soalan tahun lepas, ya, ada 2 soalan, ya, yang berkaitan dengan soalan novel ni. Okey, kita terus fokus soalan yang pertama. Bahagian A, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut. Okey, cuba tengok, ya, pemberat markanya 7 markah. Ya, apabila 7 markah di sini, ya, para pelajar perlu buat catatan, ya. Isi 4 markah, manakala bahasa 3 markah. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Saya ulang, ya. Isi 4 markah dan bahasa 3 markah. 4 tambah 3 bersama dengan 7. Kalau kita rujuk pada soalan ini, ya, soalan ini sangat jelas, ya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 latar tempat. Maknanya berdasarkan satu novel ataupun sebuah novel yang para pelajar pelajari ataupun kaji, para pelajar perlu jelaskan 2 latar tempat. Jadi apabila 2 latar tempat ni untuk dapatkan 4 markah tadi, para pelajar perlu ada 2 isi plus dengan 2 huraian ataupun contoh untuk mendapatkan 7 markah ini, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita tengok jawapan, ya, jawapan yang terdapat dalam soalan inilah, ya. Okey, seandainya para pelajar pilih novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur ni, ya, antara latar tempat yang terdapat dalam novel ini, yang pertama lapangan terbang Senai. Lapangan terbang Senai ni kita kira sebagai isi, manakala huraiannya pula Farisha menaiki pesawat pertama dari lapangan terbang Senai ke KLIA
untuk pulang ke Kuala Lumpur. Jadi ada isi dan ada huraian. Jadi kita tengok isi yang kedua di dalam pesawat. Di dalam pesawat ini merujuk kepada isi dan huraiannya pula. Akram mengambil bekas minuman Farisha ketika Farisha sedang tidur di dalam pesawat di sebelahnya untuk melakukan ujian DNA bagi menentukan kesahihan bahwa Farisha merupakan orang yang dicari. Dan isi yang lain pun banyak juga sebenarnya ya. Ada apartemen Farisha, Hotel Renaissance, ya, stesen kereta api Kupuchong, ya. Kalau pelajar pilih novel Silir Daksina karya Nizar Parman ni, antara isi yang diterima sebagai latar tempat yaitu Kuala Terengganu. Manakala huraiannya pula negeri tempat tinggal Haikal bersama-sama Umi, Walid dan adik tirinya yaitu Nurul Asia. Dan isi yang kedua kamar tidur. Ya, di bilik inilah Umi telah memberitahu Haikal yang berusia 6 tahun tentang Walid bukan ayah kandungnya tetapi merupakan ayah tiri. Jadi pilih sebuah novel, satu novel, manakala dia punya latar tempat dua saja, manakala dia punya latar tempat dua, maknanya ada dua isi plus dengan dua huraian untuk melayakkan para pelajar itu mendapat 7 markah, ya. Isi 4 markah, manakala bahasa 3 markah. Okey, baik. Kita tengok ya. Ini merupakan contoh ataupun skrip jawapan ya untuk soalan 4A ya. Okey, kalau kita tengok ni sangat kemas ya. Soalan 4A. Dia langkah satu baris ya. Dia buat perenggan. Novel yang saya kaji di tingkatan 5 ialah Silir Daksina karya Nizar Parman. Ya. Dalam novel tersebut terdapat beberapa latar tempat. Ya. Antara latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut ialah rumah Umi dan Walid. Okey, yang ini sudah dapat 1 markah ya, kerana ini merupakan isi. Ya, manakala dia punya huraian tu dapat lagi 1 isi lah. Ya, dan seterusnya untuk yang kedua, selain itu latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut ialah Balai Raya Kampung Seri Purnama. Ini merupakan latar tempat, kan dapatlah 1 markah dan huraiannya tu dapatlah 1 markah. Jadi secara keseluruhannya isi dapat 4 ya, iaitu isi 2, okey. Kemudian huraian 2. Jadi 2 tambah 2 4, manakala markah bahasanya 3. Jadi 4 tambah 3 bersama dengan 7 markah ya. Ini merupakan skrip jawapan ataupun skrip contoh ya. Okey, baik. Kita terus pada soalan seterusnya, iaitu soalan B. Berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji, nyatakan satu peristiwa bagi setiap novel yang dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Huraikan sebab anda berpendapat sedemikian. Cuba tengok pemberat markahnya. Pemberat markahnya di situ iaitu 8 markah. Okey, kita rujuknya skema pemarkannya ya. Novel yang pertama iaitu Di Sebalik Dinara ya, karya Dayang Nor. Ya, okey, peristiwanya ya. Farisha yang mengetahui bahawa dia merupakan anak angkat kepada keluarga Azrai yang begitu menyayangi seperti keluarga kandungnya sendiri. Ya. Perlu ada sebab, ya. Perlu ada sebabnya di situ. Ya, kenapa kita berkata begitu? Ya. Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga kita walaupun hanya anak angkat. Ya. Mesti ada peristiwa dan mesti ada sebab kesedaran lah. Okey, kita tengok contoh yang kedua ya. Peristiwanya, Carl dan Marilyn saling bersaing dalam membangunkan sains sehingga hampir mengorbankan zuriat sendiri. Anak yang masih kecil telah ditanam dengan pelbagai implan dan ubat untuk menjadikannya jenius tanpa diberikan ubat bios. Jadi kita perlu ada sebab ya kenapa menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Jadi sebabnya kita hendaklah menyayangi zuriat sendiri walaupun kerjaya penting kepada kita. Maknanya para pelajar perlu nyatakan peristiwa, dan selepas nyatakan peristiwa jangan lupa untuk nyatakan kenapa menimbulkan kesedaran kepada pembaca tadi ya. Okey, baik. Yang ini pula merupakan contoh jawapan ya, Silir Daksina karya Nizar Parman.
Oke, kita tengok yang pertama ya, peristiwanya. Tauke Ong menyerahkan semua buku bank dan wang simpanan hasil jualan kelapa sawit dan kebun kelapa sawit kepada Haikal ketika Haikal pulang ke kampung Seri Purnama. Jadi antara sebabnya yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca, yaitu kita mesti menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan dengan jujur dalam menjaga harta seseorang. Dan ini antara jawapan-jawapan yang lain lah. Okey, kita rujuk pada soalan semula. Maknanya untuk jawapan soalan B ni kan, para pelajar mau tidak mau kena jawab 2 buah novel. Ya, satu novel Di Sebalik Dinara, satu lagi novel Silir Daksina, dan jangan lupa untuk nyatakan satu peristiwa bagi setiap novel, dan yang paling penting di sini jangan juga lupa untuk nyatakan sebab ya kenapa menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Ya. Okey, baik. Okey. Yang ini merupakan skrip contoh ya, skrip contoh untuk 4B. Maknanya para pelajar tu perlu pilih dia tidak perlu pilih, perlu nyatakan kedua-dua buah novel ya. Maknanya satu novel ni untuk novel tingkatan 4 dan satu novel ni untuk novel tingkatan 5. Dan jangan lupa untuk nyatakan peristiwa, dan selepas nyatakan peristiwa jangan lupa nyatakan dia punya sebab kenapa menimbulkan kesedaran kepada pembaca ya. Okey, baik. Kita rujuk pada soalan yang seterusnya. Maafkan saya ya, kita rujuk kepada analisis. Ya, analisis soalan novel. Ya, yang boleh para pelajar jadikan sebagai panduan ya. Iaitu bermula dengan November 2016 hinggalah November 2019. Okey. Kalau kita tengok sinopsis ya. Ada 3 kali saja keluar sinopsis ni. Jadi pelajar boleh tumpukan ya untuk sinopsis ni. Sinopsis ni boleh para pelajar buat ulang kaji. Sekiranya sinopsis ni keluar, para pelajar perlu kuasai 4 perkara utama dalam sinopsis ini. Yang pertama sekali permulaan, seterusnya perkembangan, yang ketiga klimaks, dan akhir sekali iaitu peleraian ya. Ada 4 item ya yang perlu para pelajar kuasai untuk sinopsis ni. Kemudian tema ya, tema juga perlu para pelajar ambil berat jugalah ya, kerana sepanjang novel ini untuk soalan tema ni baru sekali ditanya tema ni ya. Ya, seterusnya persoalan baru 3 kali. Kemudian latar tempat, latar masyarakat ataupun latar masa masing-masing sudah keluar 3 kali ya. Dan paling penting pada saya, para pelajar perlu menguasai lah, iaitu peristiwa ya. Kerana untuk soalan peristiwa ni, trend untuk jawab soalan peristiwa ni popular ya. Antara yang pernah keluar, peristiwa yang menyentuh perasaan, seterusnya peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca, dan yang terakhir, yang terkini inilah peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Jadi saya ingatkan kepada para pelajar ya, seandainya keluar soalan di bahagian peristiwa ni, jangan lupa ya, selain nyatakan peristiwa, nyatakan sebab ya, nyatakan sebabnya ya. Apabila para pelajar berjaya nyatakan sebabnya ya, para pelajar ini boleh mendapatkan markah penuh iaitu 8. Untuk mengakhiri skema pemarkahan dan teknik menjawab khususnya untuk bahasa Melayu kertas 2 ini, di sini cikgu ada 4 pesanan khas untuk para pelajar sekalian. Yang pertama, sebelum menjawab, jangan lupa untuk baca arahan soalan. Para pelajar perlulah menjawab soalan mengikut apa yang telah diarahkan dalam soalan tersebut. Yang kedua, jawab semua bahagian, termasuklah rumusan, pemahaman, tata bahasa, dan novel. Sebagaimana yang cikgu sudah maklumkan, untuk rumusan, lubuk untuk dapatkan markah sebanyak 30 markah. Yang kedua, di bahagian pemahaman, para pelajar hendaklah menjawab semua bahagian. Kalau boleh jangan tinggalkan kosong, kerana yakinlah setiap jawapan para pelajar itu sekiranya mengikut teknik dan skema pemarkahan yang telah pun diberikan, insya-Allah ya akan mendatangkan impak yang baik ya kepada para pelajar untuk mendapatkan markah.
Di bahagian tata bahasa pula, para pelajar juga perlu menjawab ke semua bahagian. Kalau boleh jangan tinggalkan kosong. Dan yang terakhir di bahagian novel, jangan tinggalkan kosong. Kerana apabila salah sekalipun, para pelajar tetap akan dapat markah, iaitu markah bahasa. Pesanan cikgu yang ketiga, gunakan masa menjawab dengan sebaik-baiknya. Para pelajar diperuntukkan masa selama 2 jam 30 minit. Cikgu berpesan untuk menjawab bahagian kertas 2 ini, pastikan pelajar menggunakan masa yang baik. Dan pesanan cikgu yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk semak semula jawapan. Dan keempat-empat pesanan ini, cikgu mahu kamu ambil berat, kamu ambil peduli, khususnya untuk menjawab bahasa Melayu kertas 2 SPM. Cikgu doakan semoga semuanya akan berjaya dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu teruskan perkongsian kita pada kali ini berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Melayu kertas 1 SPM. Di sini cikgu ingin berkongsi kepada para pelajar yang cikgu sayangi berkenaan dengan karangan Sebagaimana yang para pelajar maklum, dalam SPM ada 2 buah karangan yang wajib ataupun perlu pelajar jawab untuk mendapatkan markah yang baik. Dan sebagaimana yang kita maklum, markah keseluruhan karangan ini iaitu sebanyak 130 markah apabila dicampur karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Okey, cikgu terangkan terlebih dahulu karangan bahagian A. Karangan bahagian A ni atau lebih dikenali sebagai karangan bahan rangsangan, masa yang diperuntukkan sebanyak 45 minit dan jumlah patah perkataan yang dicadangkan 200 sehingga 250 patah perkataan ataupun lebih. Halaman lebih kurang 2 muka surat ataupun lebih, dan jumlah perenggan yang perlu dalam karangan bahagian A ini sebanyak 5 perenggan, iaitu 1 di bahagian pendahuluan, 3 di bahagian isi dan perenggan yang seterusnya di bahagian kesimpulan. Okey, baik. Itu karangan bahagian A iaitu pemberat markahnya sebanyak 30 markah. Untuk karangan bahagian B pula ataupun lebih dikenali sebagai karangan umum, para pelajar akan jumpa 5 soalan. Dan 5 soalan tu para pelajar kena pilih satu soalan yang terbaik untuk pelajar jawab di bahagian karangan bahagian B ini. Masa diperuntukkan lebih kurang 90 minit dan jumlah patah perkataan yang dicadangkan lebih kurang 350 patah perkataan ataupun lebih lah untuk mendapatkan karangan yang baik ataupun cemerlang. Halaman lebih kurang 4 muka surat ataupun lebih. Jumlah perenggan yang dicadangkan sebanyak 7 perenggan, iaitu 1 di bahagian pendahuluan, seterusnya 5 isi, sebaik-baiknya 5 isi lah untuk berada pada tahap yang cemerlang, dan 1 perenggan lagi pada peringkat ataupun di bahagian kesimpulan. Jadi 1 tambah 5 tambah 1 bersama dengan 7, 7 perenggan. Dan masa maafkan cikgu, ataupun markah yang diperuntukkan untuk karangan bahagian B ini iaitu sebanyak 100 markah. Seterusnya cikgu akan terangkan kepada para pelajar berkenaan dengan ciri-ciri karangan cemerlang yang perlu para pelajar faham untuk dapatkan markah yang cemerlang khususnya di bahagian penulisan karangan. Okey, pelajar mampu menghasilkan karangan cemerlang dengan syarat. Yang pertama, memahami kriteria dan pemarkahan karangan cemerlang untuk karangan berpandu dan umum. Jadi para pelajar kena faham kriteria pemarkahan
Ya, selepas ini cikgu akan terang berkenaan dengan kriteria pemarkahan ini. Ya. Yang kedua, memahami cara memulakan karangan, ya, ataupun perenggan pengenalan. Yang ini penting, ya. Pada pandangan cikgu, untuk memulakan karangan ni para pelajar, cikgu yakin dan percaya, ya, guru masing-masing telah pun mengajar, ya, kepada para pelajar untuk menghasilkan pendahuluan yang menarik, ya, dan pelbagai pendahuluan, ya, yang para pelajar telah pelajari. Dan cikgu ingin tegaskan di sini, ya, yang paling penting sekali, macam mana caranya untuk kamu mulakan pendahuluan karangan kamu tu supaya pemeriksa tertarik, ya, dengan karangan kamu tu, persembahan awalnya tu. Baik, seterusnya yang ketiga, memahami kaedah untuk mengembangkan isi, ya, ataupun perenggan bagian isi, ya. Untuk kaedah mengembangkan isi ni, yang paling penting pelajar perlu ada isi, ada huraian, ya, kemudian ada contoh, kemudian ada ayat penegasan, ya. Okey, untuk seterusnya, ciri yang keempat, memahami kaedah menulis penutup ataupun perenggan di bahagian penutup. Ini pun pelajar perlu mahir, ya, buat penutup. Jangan buat pendahuluan tu, kemudian buat isi, lepas tu masa tak cukup, para pelajar tidak buat penutup. Jadi tidak bolehlah dikategorikan sebagai karangan yang cemerlang. Jadi dia kena lengkap lah, ya. Yang kelima, pelajar tahu, ya, ataupun mengesan kata kunci untuk menentukan kehendak dan keperluan isi yang perlu ditulis. Maknanya pelajar kena jawab mengikut apa yang ditanya dalam soalan, ya. Yang kena menguasai kemahiran tata bahasa dan membina ayat yang kreatif. Yang ketujuh, mengetahui format karangan yang hendak ditulis berdasarkan kehendak soalan. Ya, yang ini khususnya untuk karangan bahagian B ataupun bahagian umum. Ya, sebagaimana yang para pelajar maklum, ya, untuk karangan bahagian B ni ataupun karangan umum, dia terbahagi kepada dua, iaitu karangan yang berformat dan karangan yang tidak berformat. Okey, seterusnya ciri yang ke-8, para pelajar perlu menguasai kemahiran menggunakan penanda wacana dan tanda baca. Seterusnya yang ke-9, kaya dengan kosakata ataupun perbendarahan kata. Seterusnya yang ke-10, mempunyai pengetahuan luas. Yang ke-11, ya, mempunyai strategi dalam menentukan fokus karangan yang hendak ditulis. Yang ke-12, ia mempunyai pengetahuan frasa yang menarik yang luas seperti peribahasa, ya, kata-kata hikmah, kata-kata pemimpin, ayat Al-Quran, hadis ataupun sebagainya lah. Dan yang terakhir sekali, ya, yang perlu cikgu tegaskan, para pelajar perlu kerap membuat latihan. Ya, inilah merupakan syarat terakhir untuk para pelajar menghasilkan karangan yang cemerlang. Baiklah, cikgu teruskan. Okey, para pelajar sila beri tumpuan lah, ya, apa yang berada di skrin ini, iaitu bahagian peraturan pemarkahan. Ya, yang inilah yang cikgu maksudkan tadi, ya, untuk para pelajar mendapat markah yang baik ataupun markah yang cemerlang, ya, khususnya di bahagian penulisan karangan, para pelajar perlu faham, ya, peraturan pemarkahan ataupun kriteria pemarkahan, ya, di bahagian kertas 1 ini, yang khususnya untuk karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Okey, cikgu mulakan, ya, karangan bahagian A ataupun kita lebih kenali, ya, karangan berdasarkan bahan rangsangan, ya, yang pemberatnya markah di sini sebanyak 30 markah. Okey, baik. Yang pertama kita lihat, ya, kategori yang paling tinggi sekali, iaitu kategori peringkat cemerlang. Okey, saya yakin dan percaya ramai pelajar, ya, yang inginkan, ya, bahagian cemerlang ini. Dan kita lihat pula, ya, apa ciri-ciri, apa kriteria permarkahan untuk mendapatkan karangan yang cemerlang. Okey, karangan cemerlang ni markahnya berada pada 26 sehingga 30 markah. Ya, sebagaimana yang kita maklum, markah penuh untuk karangan bahagian A ni sebanyak 30 markah. Jadi untuk cemerlang, markah 26 sehingga 30 markah. Okey, apa kriteria? Ya, ataupun apa ciri-cirinya? Menepati tema bahan rangsangan. Yang kedua, bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Yang ketiga, penggunaan tanda baca betul dan tepat. Seterusnya, penggunaan kosakata yang luas dan tepat. Seterusnya, wacana lengkap, unsur bahasa yang bervariasi,
dan menggunakan ungkapan yang menarik. Dan yang paling penting sekali, idea perlu relevan, huraian jelas dan matang. Apabila pelajar faham bahagian kriteria ini, ya insya-Allah para pelajar akan dapat membuat karangan yang pemeriksa akan kategorikan sebagai karangan di bahagian cemerlang. Baik, kita lihat pula karangan peringkat baik. Peringkat baik ini, ya, kriteria penskoran ataupun pemarkahannya iaitu 20 sehingga 25 markah. Cirinya ataupun kriterianya menepati tema bahan rangsangan, bahasa gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca betul dan tepat, penggunaan kosakata yang luas, wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi, serta idea relevan ataupun huraian yang jelas. Okey, apa beza antara cemerlang dan baik ini? Ya, kalau kita lihat dari segi penskoran pemarkahannya, ya, di bahagian cemerlang ni lebih kepada bersifat matang. Ya, karangan itu bersifat matang. Ya, manakala kategori baik pula, ya, dia tidak ada istilah matang. Ya, dia idea yang relevan, huraian yang jelas. Baik. Kategori yang di peringkat memuaskan pula ataupun karangan di bahagian memuaskan bahagian A ini pula, markanya lebih kurang 15 hingga 19 markah. Ya, okey, kita tengok ciri-cirinya ya. Karangan itu masih menepati tema bahan rangsangan, ya, masih bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca masih betul dan tepat, penggunaan kosakata yang umum, yang maknanya tidak luas lah. Seterusnya wacana masih lengkap, unsur bahasa masih bervariasi, seterusnya idea masih relevan, huraian masih jelas. Ya, ini kategori bahagian memuaskan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula kategori kurang memuaskan. Ya, kurang memuaskan, markanya lebih kurang 10 sehingga 14 markah. Ya, bagaimana dia punya penskoran ataupun kriteria permarkahannya pula? Ya, karangan ini masih ataupun kurang menepati tema bahan rangsangan, bahasanya kurang gramatis dari segi kata dan ayat, kesalahan tata bahasa, ejaannya ketara, penggunaan kosakata yang terhad, wacana kurang lengkap, unsur bahasa kurang bervariasi, seterusnya idea masih ataupun kurang relevan, huraiannya masih ataupun kurang jelas. Jadi apabila ini berlaku, ya, maknanya para pelajar akan dikategorikan penulisan karangannya pada tahap kurang memuaskan. Dan seterusnya, ya, pencapaian minimum iaitu antara 1 sehingga 9 markah. Ya, pelajar ini karangannya itu iaitu murid tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. Seterusnya, murid tidak memahami tema bahan rangsangan, dan idea tidak menepati tema bahan rangsangan. Ya, inilah ya kriteria pemarkahan untuk kertas 1 karangan bahagian A, iaitu karangan bahan rangsangan. Seterusnya ayuh kita lihat ya karangan bahagian B, ataupun karangan respon terbuka ataupun lebih kita kenali sebagai karangan umum. Ya, bagaimana kriteria penskorannya ya ataupun pemarkannya ya. Okey, yang pertama peringkat cemerlang. Inilah peringkat yang diidam-idamkan ya oleh para pelajar kan, dan kami guru-guru mendoakanlah semoga para pelajar berada pada peringkat ini ya, peringkat cemerlang ya. Markanya lebih kurang 80 sehingga 100 markah. Ya, ada kategori atas dan ada kategori bawah. Okey, baik. Bagaimana ciri-cirinya ya untuk karangan cemerlang ni? Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Seterusnya, penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis, ejaan dan tanda baca yang betul, laras bahasa sesuai dengan tugasan, penggunaan kosakata luas dan tepat, idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai. Seterusnya, pengeluhan menarik dan berkesan serta pemerengganan yang sesuai. Di samping itu, mempunyai wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan, penggunaan unsur bahasa bervariasi, dan yang paling penting gaya bahasa menarik dari segi keadaan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata ataupun frasa. Jadi kriteria yang cikgu baca ini ya pada peringkat yang
cemerlang. Seterusnya kita lihat ya, peringkat kepujian. Markah untuk peringkat kepujian ni lebih kurang 66 sehingga 79 markah ya. Ini di peringkat atas dan ini pula di peringkat bawah untuk bahagian kepujian ya. Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Maknanya tidak sempurnalah ya, ada kesalahan tapi sedikit kesalahan itu. Ejaan dan tanda baca yang betul, laras bahasa sesuai dengan tugasan. Seterusnya penggunaan kosakata yang luas dan tepat, idea yang relevan, mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai, pengelolaan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Seterusnya wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan, penggunaan unsur bahasa bervariasi, gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa, dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata ataupun frasa. Seterusnya kita lihat karangan yang kita kategorikan ya di peringkat baik. Baik ini untuk bahagian B markanya lebih kurang 51 sehingga 65 markah. Ya, ini di bahagian atas dan ini di bahagian bawah untuk peringkat baik. Ciri-ciri karangan baik ini yaitu penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Seterusnya karangan tersebut ya penggunaan pelbagai ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Seterusnya penggunaan kosakata umum, laras bahasa sesuai mengikut tugasan, idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai. Wacana masih lengkap, penggunaan unsur bahasa masih bervariasi, gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan. Seterusnya kita lihat ya kategori yang berikutnya yaitu memuaskan. Okey. Karangan di bahagian memuaskan ini markanya 36 sehingga 50 markah. Ya, ini di bahagian atas dan ini di bahagian bawah. Okey, apa ciri-ciri karangan yang memuaskan ini? Penggunaan pelbagai jenis kata terhad. Ya, maknanya tidak banyaklah. Ayat kurang gramatis, ejaan dan tanda baca betul, tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Laras bahasa kurang sesuai, idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai. Wacana pula masih ataupun kurang lengkap, penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi, seterusnya gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan. Seterusnya kita lihat kategori kurang memuaskan, yaitu markanya lebih kurang 21 sehingga 30 markah. 21 sehingga 35 markah. Ya, ini di bagian atas dan ini di bahagian bawah untuk peringkat kurang memuaskan. Ya, penggunaan kata kurang tepat. Seterusnya ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Idea masih relevan. Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas, tidak berkembang dan contoh tidak sesuai. Ya, pengelolaan karangan tersebut tidak menarik. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang. Ya, unsur bahasa tidak bervariasi ataupun kita kategorikan lemah. Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan yang lemah. Dan di peringkat yang paling rendah sekali, ya, yang kita kategorikan sebagai pencapaian maksimum, markanya lebih kurang 1 hingga 20 markah. Ini di bahagian atas dan ini di bahagian bawah untuk peringkat pencapaian maksimum. Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis, kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara, idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas, tidak berkembang dan contoh tidak sesuai, pengelolaan tidak menarik. Karangan tersebut juga mempunyai wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai. Seterusnya gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah serta tidak menarik, dan keseluruhan karangan sukar ataupun tidak difahami.
Yang inilah ya yang cikgu terangkan skoran ataupun kriteria permarkahan kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Sekian, terima kasih.